Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Syekh Daud bin Abdullah bin Idris al-Fatani wa ila kulli masyaikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala pada malam ni kita mulakan pengajian secara daurah lah boleh kita katakan. Sebab dia pengajian kita ni ada cara talaki. Talaki tu kita menghalusi sedikitlah pada ibarat-ibarat. Adapun cara pengajian daurah ni kita baca lebih cepat dalam keadaan kita jaga ke ibarat juga, cuma tidak menghalusi seperti mana cara pengajian talaki. Dan sebenarnya saya sendiri pun bukan orang keahlian lah bagi nak baca kitab Bugyatul Tulab ni, kerana kitab ni agak besar dah sikit. Orang belajar di pondok ni tahulah ibarat-ibarat dalam kitab Jawi ni, kalau hak mudah tu mudah, kalau hak susah ni boleh gilawai lah dengan ibarat kitab hak Arab. Ni kitab Arab pun gitu juga, dia ada hak ibarat cara cakapan tu mudah, tu tak pelik. Ada kitab Arab cakapan dia susah. Walaupun kitab fiqh seperti kitab Syargawi Tahrir tu, tu di antara hak lebih lagi Fathul Wahhab. Jadi bukan mudahlah untuk kita baca. Jadi kita ni sekadar orang panggil apa ni, mentelaah, sama-sama kita diskusi berbincang. Jadi kalau ada yang tersalah kita sebut huraian, maka pakak-pakak sama baikilah. Baik, kitab hak kita nak baca ni kitab Bugyatul Tulab. Kitab Bugyatul Tulab maksud katanya tuntutan bagi orang yang menuntut. Tuntutan bagi orang yang menuntut. Jadi orang panggil betulan dengan nama kitab dia tu comel sekali. Kita hak menuntut ilmu ni sangat-sangat memerlukan kepada orang panggil tuntutan daripada kitab seperti mana dalam kitab Bugyatul Tulab ni. Ali muridi ma'rifatil ahkami bisawab. Bagi siapa? Bagi orang yang kehendak mengetahui ke hukum ahkam. Hukum di sini maksudnya ahkam syar'iyah lah, hukum agama, hukum hak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisawab ai ala sabilis sawab, di atas jalannya hak sebenar. At-tulab jamak bagi at-talib. Baik, siapa dia pengarang masyhur? Syekh Daud Al-Fatani. Nama penuh dianya ialah Syekh Wan Daud. Syekh Wan Daud ni ada pendapat setengah-setengah ulama kita Wan ni keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pendapat kata gitu.
bin Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris. Baik, Syekh Daud ni sedikit sebanyaklah latar belakang dia tu. Beliau ada 5 orang adik-beradik. Dan satu ketika Syekh Daud ni ketika mana datang ulama ulama Yaman ke Fatani, dia lihat Syekh Daud ni bersama dengan anak-anak lain, maka Syekh Sa'ni tu daripada Yaman, dia datang dekat pada Syekh Daud, dia usap Syekh Daud Fatani, kerana dia melihat ada satu orang panggil kurniaan yang Allah Ta'ala nak akan beri kepada Syekh Daud Al-Fatani. Jadi bila orang tanya apa, maka dia kata bila dia lihat ramai-ramai tu, dia harap kata mudah-mudahan Allah Ta'ala takdir ke anak ini menjadi bintang berkilauan bulan purnama. Jadi maksud katanya dia nampak dah. Jadi Syekh Daud Fatani ni kalau kita tahu dah sejarah dia, boleh dikatakan seorang pejuang jugalah. Bukan sekadar orang yang alim, dia di antara pejuang di Fatani ketika mana negara Fatani itu diserang oleh Siam. Dan dia waktu tu duduk di Mekah, turun bersama sahabat dia Syekh Arsyad Al-Banjari. Kalau kita ngaji Buriat tu tolak gak, ngaji juga Sabilal Muhtadi, karangan sahabat dia tu. Jadi mereka saat ni tu orang yang betul pada jalanan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita terus kepada pengajian kita, kerana kita pada malam ni kita akan usaha bagi nak habiskan bacaan sampai pada muka surat 7 pada satu pertemuan ni. Mudah-mudahan sempatlah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi kenapa dia mulakan dengan bismillah? Ma'ruf. Kerana ambil pada mafhum hadis kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Maksudnya kalau tak mula dengan bismillah, maka kurang ada keberkatan pada setiap perbuatan kita, setiap tulisan kita. Maka kerana itulah pengarang-pengarang kita dia akan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Lagi pula nak ikutkan aturan Al-Quran itu sendiri yang dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif rahimahullah ta'ala, ku mulai kitab ini dengan nama Allah. Tuhan yang amat murah bagi segala hambanya semua, tak kira kafir, tak kira Islam, tak kira mukmin, tak kira fasik, asal kata hamba Allah, maka Tuhan buat baik belaka. Tak kira manusia, tak kira haiwan. Dan yang amat mengasihani bagi hambanya yang mukmin. Ar-Rahman Al-Mun'imu bijalailin ni'ami, Tuhan yang memberi nikmat hok kasar-kasar. Ar-Rahim Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'ami, yang memberi nikmat hok halu-halu, hok seni-seni di dalam akhirat. Jadi balasan kita orang beriman di akhirat lah. Dalam atas muka dunia ni tak ada lagi balasan kitanya. Jadi sebab itulah kadang-kadang orang beriman pun sakit, susah, orang panggil kelaparan, kerana dunia ni tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kalau ada nilai, tentu sekali Allah Ta'ala akan beri pada orang yang dia paling kasih, iaitu siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Ta'ala tak beri. Kenapa? Kerana bukan tepat nilai Allah Ta'ala atas muka dunia ni. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min zulumatil adami binuril ijadi. Comel tu. Segala puji bagi Allah. Siapa dia Allah? Tuhan yang menjadikan segala mawjudat ini. Semua benda yang ada ni lah, Allah Ta'ala yang jadinya daripada kelam Adam dengan nur ijad. Maksud katanya dalam keadaan kegelapan dengan tiadanya, asalnya tak ada, kemudian Allah Ta'ala menjadikannya dengan cahaya kejadian. Tu kita mengaji dalam kitab akidahnya. Apa dia? Kita mengaji dalam kitab akidah tu, iaitu ta'alluq qudrah iradah Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kehendak, bila
iradat tu kehendak nak menjadikan sesuatu, maka kudrat tu akan menjadikan. Sebab tu takluk kudrat ia panggil takluk ijad. Adapun takluk bagi iradat, takluk dia takhsis. Takluk ni maksudnya KJM menentu. Bila Allah Ta'ala tentu dah, maka Allah Ta'ala pun pergi buatlah benda saat ni daripada tak ada kepada ada. Alhamdulillah. Maka ulama kata hak ni lah sebesar-besar nikmat kita orang beriman, kita manusia ni apa dia? Kita ni secara umumnya, iaitu Tuhan berikan kita nikmat ijad daripada tak ada kepada ada. Hak tu lah sebesar-besar. Kemudian Allah Ta'ala mengekalkan pula kita. Hak ada ni tu kekal. Allah tu deh nak sebut sosok nikmat Allah Ta'ala ni kan. Tak terjawab lah weh. Wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi li zawil absari ila yaumil ma'adi. Dan menjadikan yakni dia Allah menunjukkan atas keesaannya Allah Ta'ala tu ala wahdaniyatihi li zawil absar, yang mempunyai mata hati hingga kepada hari kembali. Allah Ta'ala menjadikan wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi. Apa wa ja'alaha tu iaitu maujudat. Benda yang ada ni Tuhan jadikan sebagai dalil di atas esanya Allah Ta'ala. Bagi siapa? Bagi orang yang ada mata hati. Maksud kata kita orang beriman ni, Allah ni lah menjadikan dalil kata Allah Ta'ala tu esa. Ni kita kena belajar dalam ilmu tauhid pula lah. Jadi nak ayat kata Syekh Daud ni, walaupun kitab ni nak cara kebab fiqh, dia cara dia kecek tu tak lepas lah daripada akidah kita ahli sunnah ni. Baik. Adapun orang hak sahak tinggi, dia jadi ke diri Allah tu dalil di atas adanya Allah. Maksudnya dia tak jadikan Allah ni sebagai dalil kena Allah. Kita ni jadikan Allah ni nak bagi kena Allah. Mereka orang tinggi kena Allah, tak apa pula ada dalil ni dah. Tu kena pergi ngaji cara kita ikir lah pula. Cuma ni nak pergi ke syariat dulu ni. Wa ja'alaha al-mawjudat tadi dalilan ala wahdaniyati, ke atas keesaan Allah. Esa pada zat, pada sifat, pada af'al. Wa syara'a syara'an ikhtarahu li nafsihi wa arsala bihi sayyidal ibadi. Dan menuntut akal tuntutan yang dipilih akal dia. Ni wa syara'a syara'an dan menuntut akan tuntutan yang dipilih akan dia bagi dirinya. Dan disuruh dengan dia akan penghulu segala hambanya. Dan menuntut akan tuntutan, maksud kata hukum, dipilih akan dia akan hukum taklif bagi dirinya, bagi diri Allah Ta'ala. Dan disuruh dengan dia dengan hukum tadi akan penghulu segala hambanya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'awdaha lana mahabbatahu wa qala hadza sabilur rasyadi. Maka menyatakan siapa dia? Fa'awdaha, menyatakan, yakni ia Allah. Fa'awdaha lana, bagi kita, gitu ni, menyatakan ia Allah bagi kita akan jalannya, dan berkata inilah jalan yang cerdik. Fa'awdaha lana mahabbatahu wa qala hadza sabilur rasyadi. Jalan hak sebenar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nafadin. Telah memberi rahmat Allah atasnya, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terjemah selalu dah. Selawat tu dengan makna rahmat. Selawat daripada Allah dengan makna rahmat. Dan sejahtera, tu terjemah bagi kata salam. Sejahtera, yakni sejahtera kebimbangan Nabi terhadap umat dia. Gitu ni.
Maksudnya Nabi duk bimbing umat ni selamat ke dak masuk syurga. Mudah-mudahan sejahtera Nabi daripada kebimbangannya. Dan atas segala keluarganya sallallahu alaihi wasallam dan ikutannya sallallahu alaihi wasallam akan sebagai rahmat yang suci dengan tiada berkesudahan. Wa ba'du ay ba'da basmalah alhamdulillah wassalatu wassalam, setelah dan ada pun kemudian daripada itu, daripada sebut bismillah alhamdulillah sallallahu wasallama tu, wa ba'du fa innal anfusa zakiyata talibata lil maratibil aliyati lam tazal tad'abu fi tahsilil ulumi syar'iyyati. Bahawasanya beberapa nafs, yakni orang lah, diri yang cerdik-cerdik yang menuntut bagi beberapa martabat yang tinggi-tinggi, yakni pada agama. Kita duk tutup martabat tinggi pada dunia. Ikutlah ni. Nak buat lagu mana? Orang kalau Tuhan tak tunjuk gak, jadi begitulah. Kita pun samalah. Kita mari duk usaha nak lebih tinggi pada agama kita sebab Tuhan tunjuk. Kalau Tuhan tak tunjuk, tak juga. Ni sentiasa perangainya itu di dalam menghasilkan beberapa ilmu syara'. Nak wirti ke ilmu agama saja. Nak wirti itu nak beramal lah. Bapa nak wirti supaya nak beramal. Bapa nak beramal, nak redha Tuhan lah. Jadi hok mari duk mengaji, duduk orang panggil, duduk usaha ni, nak redha Tuhan lah. Gitu. Ada setengah kata mengaji saja tak beramal. Salah perkataan itu. Orang tu orang tak reti. Orang tu orang jenis bisikan setan. Jangan melemahkan diri kita dengan perkataan-perkataan gitu. Duk mengaji ni banyak mana dah pahalanya. Masa kita, telinga kita, mata kita, fikiran kita, tangan kita, dakwah pen kita, kitab kita, duit kita, tak beramal gitu. Demo tak kena bahagia. Orang tak kena bahagia gini, dia kata mengaji saja tak beramal. Hok susah-susah amal dia mengaji lah. Nak kenal hok mana halal, hok mana haram, hok mana syubhat, nak berayak ke demo juga. Wa min jumlatiha ma'rifatul furu'il fiqhiyyati, dan setengah daripadanya dan setengah daripadanya ilmu syarak. Nih, wa min jumlatiha ay min hukmi syar'i, ma'rifatu furu'il fiqhiyati, mengetahui akan dia furu' ilmu fiqh. Itu di antara ilmu syarak. Mengetahui akan taksir dia taksir ala sawab, tak ada dia ni. Mengetahui ma'rifatul furu'i, no akan mengetahui akan furu' ilmu fiqh. Furu' ni maksudnya cabang-cabang hukum fiqh lah. Li'anna biha, kerana bahawasanya nyosya'an, nyo tak kembali pada mana tu, tadfa'ul wasawis syaitaniyah, dapat dengan dia tu menolak ke akhir segala waswah yang syaitaniyah, bangsa syaitan. Bila kita kenal hukum syarak tak, ia dapat hilang lah waswah syaitan tu. Hok jadi kita ni ada waswah syaitan, kita tak belajar. Sebab tu dalam kitab Bajuri dia sebut kata gamna. Syekh Bajuri sebut kata orang hok ada waswah pada waktu takbir, sunat hok moleknya dia niat sebelum pada takbir. Saja aku sembahyang fardu isyak kepada Allah Taala. Allahu akbar, bila waktu dia takbir duk mai isyak pun biarkan. Tu kata nak hilang ke waswah syaitan. Kalau kita ngaji kita reti. Tengok bila kita ambil wuduk, bila kita hadas kecil. Bila kita hadas kecil, bila kita qada hajat, sesar daripada basuh kecil berok saat ni tu, sunat kita percikkan air pada pakaian kita, seluar kita, supaya apa? Nak hilang waswah. Tu bila kita mengaji ilmu syarak lah. Jadi di antara tujuannya tadfa'ul wasawis syaitaniyah, bisikan setan. Wa tusahhihu muamalati wal ibadatil mardiyah, dan mengesahkan akan berjual beli ngaji syarak. Tapi lah kita hak ngaji ni ya bab rubuk ibadat saja. Bab jual beli kena belajar. Insya-Allah boleh hadapi kita buat daurah. Kita unwanul falah kalau diizinkan oleh Allah Taala.
Tu ada berlaku rubuk muamalah, munakahat ada berlaku. Kekurangan orang kita, masyarakat kita duk ngaji bab rubuk ibadat saja, tak pergi bab muamalah, munakahat, jenayah. Jadi kurang situlah. Bab ibadat ni kena terus mengaji, tapi bab hak lain kena mengaji etek. Dan segala ibadat yang diredhakan wal ibadatil mardiyah wa nahika bil fiqhi syarafan qawlu asdaqil qailina hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Surah Az-Zumar ayat ke-9. Dan memadalah bagi kamu dengan ilmu fiqh kemuliaan. Ngaji ke ilmu fiqh tu dapat kemuliaan dah di sisi Allah Ta'ala juga ni. Atas kita tutuplah. Kalau nak tutup kemuliaan manusia, dapat hak manusia. Kalau kita tutup kemuliaan Allah, akan dapat kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Memadalah bagi kamu dengan ilmu fiqh kemuliaan, perkataan yakni firman Tuhan yang lebih sebenar perkataannya, adakah bersama mereka yang mengetahui mereka itu dan mereka yang tidak mengetahui. Istifham, betul soalan tapi bukan nak jawab, bagi nak kata tak akan sama orang hak tahu dengan orang tak tahu. Tu jelas dah kemuliaan dalam agama orang hak tahu yang tidak mengetahui mereka itu, yakni tiada bersama. Tu murah ayatnya. Supaya orang buta, orang celik sama tak sama. Tu pada hisi maknawi pun sama. Orang tak ada ilmu ni orang buta, orang ada ilmu ni orang celik. Tambah-tambah lagi dengan akhir-akhir zaman ni. Dok macam-macam fitnah akhir zaman ni. Koho lagi lah kena ada. Tapi orang tak ada kesedaran, tak tutup juga. Dan jikalau ayat ini umum, maka ilmu ini setengah daripadanya jua. Walaupun ayat tu umum, kata orang tahu dengan orang tak tahu. Tapi nak kata ilmu syarak ni setengah daripada hak firman Allah Ta'ala tadi. Dan lagi firmannya Azza wa Jalla, wa qur rabbi zidni ilma. Tu ni. Hak daripada ayat fata'ala Allahul malikul haq wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Surah Taha ayat 114. Kata olehmu ya Muhammad, tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang reti banyak perkara dah, tapi nak Tuhan ajar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ya Muhammad, Tuhanku tambahkan akadaku ilmu. Nak ayat kata apa? Nak kata ilmu ni jangan rasa cukup. Allah, kita duk tengok tutup guru kita, ahli ulama kita ke tawaduk. Ada satu tika ni nak ayat kata tawaduk tok guru kita ni, salah seorangnya. Dia ngaji ayah pa lama dah, duduk mengajar pondok tu ni puluh-puluh tahun dah. Anak murid pun jadi ustaz belaka dah. Satu tika saya duk rehat di pondok lama saya, masa tu belum kahwin lagi lah. Nak cerita tawaduk guru kami ni, guru kita semualah. Duduk berehat atas pondok. Lepas pada kelas pagi lah, ni lama dah lah, 10 tahun mungkin lepas-lepas. Jadi bunyi suara Assalamualaikum. Kita pun pelik siapa dia, bunyi suara Pak Ustaz ni. Dah. Kita pun Waalaikumsalam Allah Ustaz, insya-Allah. Mari pondok kita. Ni nak ayat tawaduk guru ni. Dia mari pondok, dia pun bawa kitab matlak. Dia kata, "Entah tahu kau dak masalah ni." Kitab matlak di antara kitab susah juga. 4 rubuk masalah ada situ. Tak tahu dak ibarat ni. Allah, masya-Allah. Tok guru kita orang lama dah, mari rujuk kita orang hak tak reti ni. Kok kita reti tu di antara nak kena ilmu berkat tak berkat. Alhamdulillah Allah Ta'ala temukan kita dengan guru-guru hak berkat ni. Minta lagi tambahku Rabbi zidni ilma. Nak ajar ke umat lah ni. Bila-bila ajar tu pun agah juga umatnya. Tak si minta, tak si usaha. Dan lagi firmannya Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surah Fatir ayat ke-28. Sungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala daripada segala hambanya itu ialah ulama. Ada tu hasring tu orang mengaji, innama tu beri reti kepada, tak ada dah hak lainnya. Nak ayat kata hak betul-betul benar, hak takut ke Tuhannya, innama sesungguhnya, nak witakid. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Orang ulama ni, apa dia takut ke Tuhan? Apa dia hak Allah Taala akui benar-benar? Sebab dia reti. Dok dia reti kepada masyarakat, dia reti ke hisab. Jadi tiap-tiap benda hak dia tu dia kira-kira. Dia bukan baru ambil belakang dia kira-kira ni barang ni halal ke, afdal ke. Hayat dia tengok tu. Ni barang ni hak mana lebih afdal, hak mana halal, hak mana syubhah, hak mana haram. Gitu. Lagi pula dia lah mari duk royak kat orangnya. Dok buat mari tugas Nabi dah tu. Walaupun orang jeh dia, dok orang jeh, orang tak ambil berat ke dia, tak memuliakan dia, moga dia bukan orang sehubung. Ada ulama ni Allah Taala akad dah pada dengan Allah Taala. Dan sayyidil awwalin wal akhirin bersabda sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa dia riwayat ni? Riwayat Syekhon Bukhari Muslim. Barang siapa dikehendaki dengannya kebaikan, dengan barang siapa difahamkan dia man tadi, barang siapa pada agamanya, tu hewi jelas pada agama. Tu tanda Tuhan kasih supaya kita semua ni alhamdulillah termasuk daripada orang hak Tuhan kasih. Termasuk daripada orang Tuhan kasih tahu mana, sebab Tuhan buka pintu hati kita ni nak dengar, nak murajaah kita. Nak sama-sama bicara tentang agama, bicara tentang iman Islam. Tak ada nak kecek tentang orang, nak mengupak orang, nak teruk orang ke dak. Tu deh. Tu alamat dah tu. Minta Tuhan beri kekal kita hak ni lah. Tu saja kita nak hidup ni, nak pergi ke mati. Bukan hidup nak pergi ke hidup, hidup nak pergi ke mati. Kalau hidup nak pergi ke mati, buat siaplah. Nak buat persiapan yang sepenuhnya. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni nak kuat lagi katanya hak benda kita duk mengaji ni benda lebih dari agama. Ilmu syarak ni ilmu hak Tuhan pandai lebih. Dak tu yak mari Al-Quran, wak mari hadis. Nak wiko kita ni koh gemar. Bersabda, ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fi dinin. Ni apa ni? Lafaz hadis yang sempurnanya, ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fi dinin wala faqihun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin wa likulli syai'in imadu wa imadu hadzal fiqhu. Tu hak riwayatnya penuh. Banyak dah tu hak mengeluarkan hak ni. Baik. Apa? Tiada mengerjakan ibadat akan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang terlebih afdal. Afdal ni maksudnya hak banyak pahala, aksarus sawab, daripada faham pada agama Allah Ta'ala. Ni kita ayat sini. Tak ada cara hak lebih kita nak ibadatkan Allah Ta'ala lain daripada kita memahamkan diri kita ni dengan agama. Lah ni kita buat cincang-cincang ya dengan agama ni, bukan nak bersungguh sangat. Hak bersungguh mana ni? Urusan dunia kita ni. Bersungguhlah, bangun pagi pun rela. Urusan agama kita sama dah tu, saya tidak kata kau lain tu. Riwayat At-Tirmizi. Riwayat daripada Tirmizi. Riwayat Tirmizi dia riwayat mana? Daripada Ibnu Abbas, faqihun asyaddu 'alal syaitani min alfi 'abidin. Seorang hak faqih lebih bersangatan di atas setan daripada 1000 orang abid. Orang buat ibadat tu dengan seorang yang tok guru. Tok guru kita kata hak biasa, bukannya orang hak beramal soleh banyak ni. Hak reti agama dengan 1000 hak beramal banyak. Seorang hak reti agama tu lebih setan berat. Baik. Dan daripada Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di antara sahabat hak aling-aling, sahabat hak tepat rujukan, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nasa.
Hak ni mengeluar oleh Bukhari, akhrajahul Bukhari. Tanda ni. Baik. Tiada hasad yakni dilobohkan melainkan pada dua perkara. Tak boleh kita nak deki kat orang. Kecuali pada dua perkara. Hak ni saja hak boleh kita nak loboh. Ni. Teliu nak juga. Melainkan pada dua perkara. Yang pertama, seorang laki-laki didatang akan dia lelaki itu oleh Allah Ta'ala harta, maka dikerasinya akan dia akan harta itu atas membelanjakan dia di harta tu di dalam jalan yang sebenarnya. Dia usaha nak buat harta tu pada jalan sebenar, infak fi sabilillah, beri pada ibu bapa, beri kepada orang hak wajib kita tanggung. Ni sekarang kadang-kadang orang kita ni ke anak isteri kita tak beri duit belanja tu haram, tu berdosa. Ni sebab tu hak wajib atas kita. Kecuali lah kalau kita dok makan minum dok gapo, tak apalah tak beri duit pun hak tu tambah yang penting cukup nafkah. Duduk dia, apa dia semua mak nikah lah. Ni hak lebih molek kita tambahkan lagi dengan orang panggil belanja hak lain. Gitu. Dan laki-laki yang didatangkan dia Allah Ta'ala akan hikmah kebijaksanaan, maka ia laki santu menghukumkan dengan dia dengan kebijaksanaan hikmah tadi dan ajarkan dia hikmah yang Allah Ta'ala beri pada dia saat ni akan orang-orang dia ajar ke orang lain pula. Ni dua orang ni boleh kita nak ada hasad. Ni maksudnya kita nak lobo boleh. Dan dikehendaki dengan hasad itu ialah ghibtah, istilah dia. Hak kata hasad hak dibolehkan pada hadis tadi namanya ghibtah. Dan iaitu mencitai. Apa maksud ghibtah? Mencitai ia seorang seumpamanya orang hak dia hasad sana, hak dia ghibtah tadi. Dia bukan nak hilang nikmat, tapi dia nak biar dapat serupa dengan orang tadi. Dan daripada Sahl bin Sa'd radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali ni makruf lah di antara sahabat yang Allah Taala lebihkan dia dengan ilmu. Fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'ami. Ni apa nama ni? Kalau hak daripada lafaz Bukharinya, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulun wahidan khairul laka min an yakuna laka humrun na'ami. Ni hak riwayat pada Bukhari gitulah. Maka demi Allah senya menunjuk Allah dengan dikau akan seorang laki-laki terlebih baik bagimu daripada hima na'am. Yakni apa? Yakni daripada engkau mendapatkan mensedekah unta yang merah yang telah terlebih suka harta ia kepada Arab. Unta merah saat ni tu. Hima na'am saat ni tu, humrin na'am itu iaitu unta merah orang Arab suka. Jadi nak ayat katanya hak demi Allah katanya menunjuk Allah dengan dikau akan seorang laki-laki tu terlebih baik daripada Allah Ta'ala beri kepada kamu tu dengan unta merah. Unta merah ni maksud katanya harta hak paling berharga bagi orang Arab. Tak ada lah harta hak paling berharga gak dia akan serupa dengan unta merah. Baik, tu lebih lagi daripada tu. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislul ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim syai'an. Isnad dia sahih di atas syarat Muslim. Hadis ni sahih di atas syarat Muslim. Baik.
barang siapa menyeru seorang kepada penunjuk, dia ajak orang mengaji, supaya kita duk share, duk ajak orang pergi ngaji, hajalah tu. Siapa dia tunjuk ke atas kebaikan adalah baginya daripada pahala umpama pahala orang mengikut akal dia. Jadi orang duk dengar hak kita, duduk ajak dia, kita duk share sat ni, kita duk bantu dia di atas agama, pahala hak dia duk buat tu dapat ke kita. Ni lah supaya hadis Nabi SAW kata, siapa dia beri makan ke orang buka puasa, pahala seumpama dapat pahala seumpama orang puasa, tanpa dikurangkan pahala orang puasa saat ni. Nak yang kata kebaikan saat ni dapat ke kita. Lepas tu hak ni kalau demo tu duk guna lagi dengan ilmu kita, dengan orang panggil apa saja hak kita beri kepada dia sebab dia tu boleh faham agama, kita meninggal pun dapat lagi hak demo buat pahala saat ni dapat ke kita lagi. Dan tiada kurang yang demikian itu daripada pahala mereka itu suatu, tak ada kurang sikit abuk. Dak supaya tok pakai pondok susah nak hidup di pondok. Dia kata tak apa, amo pera seorang. Maksud katanya amo jaga seorang ni, duit dia gapo, nak beli kitab ke gapo, ambo tanggung. Umpama jadi hak ni besar sesok, jadi alim ulama, dia dapat pahala. Ni biasiswa hak dia mau dok bagi kau. Tu pahala tu. Kena pilih orang lah. Dan barang siapa menyeru kepada sesat adalah atasnya daripada dosa umpama dosa orang yang mengikut akal dia, tiada kurang yang demikian itu daripada dosa mereka itu suatu, tak ada kurang sikit abuk. Maksud kata dapat pahala penuh, dapat dosa penuh ke dia. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrallahi ta'ala wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Ini hadis ni dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Dan kata dia hasan gharib hukum hadis ni. Bermula dunia dikutuk akal dia dunia saat ni, mal'unah, dan dikutuk akal barang di dalamnya fiha fi dunia saat ni. Maksudnya barang hak dunia hak tak bawa kebaikan pada akhirat ni dilaknat berlaku, melainkan menyebut bagi Allah Ta'ala illa zikrullah Ta'ala wa ma walahu, dan menolong akan dia dan orang yang alimnya, wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang berbelajarnya. Hak ni saja hak tidak dikutuk oleh dunia saat ni. Hak lain saat ni dikutuk habis oleh dunia. Ni tu ya untung juga orang ada duit banyak, dia dapat bantu dapat bantu buat pondok, dapat bantu buat masjid, dapat bantu buat majlis agama, dapat bantu orang susah dan sebagainya, untung. Jadi sebenarnya duit yang ada di dia tu sebenarnya kebaikan Allah Ta'ala kepada dia. Sebab tu kata setengah tu ayah kita, dia kata apa, orang kena Tuhan semakin kaya dia, semakin dia kena Tuhan. Syarat biar dia kena Tuhan ya. Orang hok kena Tuhan, semakin kaya dia, semakin dia akan kena Tuhan. Semakin dia orang panggil fana dengan Allah Ta'ala. Sebaliknya orang tak kena Tuhan, semakin kaya dia, semakin jauh dia daripada Allah Ta'ala. Tu orang tak kena Tuhan. Semakin kaya, semakin jauh dia daripada Allah Ta'ala. Nak kena Tuhan ya syarat. Kaya miskin tak ada masalah. Dan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu katanya, sami'tu, yakni aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Baik. Ridan bima yasna'u wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al hayatanu hatta al hitanu fil ma'i
wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi wa innal ulama'a hum warasatul anbiya'i innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman wa innama warrasu ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Tu akhrajahu Tirmizi, tandalah mengeluar oleh Imam Tirmizi. Dia menghukumkan hasan hadis ni. Barang siapa menjalankan akan jalan yang menutup padanya ilmu, dia duk berjalan nak pergi mengaji ilmu agama ni, dimudah Allah baginya jalan kepada syurga. Apa tu kita dulu ni tak berjalan, kita duk rumah, lepas tu lagu mana? Mudah-mudahan. Tuhan kira dengan kita pergi berjalan juga. Mudah-mudahan tuai-tuai puai-puai sekali sekarang hari ni malam ni supaya mari jalan daripada rumah ke pondok Tunjung. Dak. Mudah-mudahan. Dak harap-harapnya. Dan walaupun dengar pada rumah sebab apa? Sebab orang panggil tak terhalal dengan sebab SOP sekarang ni. Dan bahawasanya malaikat senyum menghantarkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu, redha ia dengan barang yang diperbuatnya. Malaikat duduk apa sayap. Apa tu kita duduk majlis ilmu, duduk rumah, mudah-mudahannya dapat juga fadilat. Sebab orang panggil bukan kita tak nak mari, keadaan sekarang. Tak boleh nak mari. Hari tu kena niat gitulah nak mari tapi nak mari. Jadi sebab itulah kita duduk majlis ilmu ni, kita kena jaga adab. Sebab mereka duduk orang panggil duduk apa sayap, sebab redha dengan kelakuan kita sekarang. Dan bahawasanya orang yang alim senyum mengucap istighfar baginya orang yang dalam 7 petala langit. Habis malaikatnya makhluk-makhluk di langit ni duk ucap istighfar ke orang alim, lepas tu tak lebih lagi ke orang alim ni. Baba-baba alim ulama syekh-syekh masyayikh kita ni tak lebih lagi ke? Ni. Dan orang yang dalam bumi hingga ikan dalam air pun duk ucap istighfar ke dia. Untungnya. Tak tahu ke kelebihan ni. Ambo tua dah ustaz. Tua pun biar cerita-cerita lah. Nak jadi orang alim reti pada agama. Ni. Bukan nak masyhur, nak biar reti betul pada agama. Tak syarat umur ni. Dia kelebihan orang alim atas orang abid. Abid ni jenis buat ibadat banyak, ilmu tak alah mana. Kadang-kadang ibadat yang dia buat tu pun kadang-kadang tak tahu sah batalnya. Seperti kelebihan bulan atas segala bintang. Bintang mari bulan tak nampak sangatlah bintang saat ni. Dan bahawasanya ulama itu telah mempusakakan anbiya ni. Ulama ni lah mari duk saka anbiya apa makan saka. Sebab pokok nabi ni dia tak tinggal harta berbentuk wang ringgit. Hak dia mau tinggalnya gapo? Agama, ilmu. Siapa dia duk makan saka? Siapa dia duk berebut kosaka Nabi sekarang ni? Para alim ulama kita lah. Biar kita tak jadi orang alim pun, jangan kita tak menghormati orang alim. Tu paling lekeh dah. Kalau orang alim pun tak lekeh ke orang alim pula, sehabis-habis hina kita atas muka dunia. Dan bahawasanya anbiya tiada dipusaka ke dirham dan tiada dinar, dan sesungguhnya mempusaka mereka itu para anbiya akal ilmu. Maka barang siapa mengambil akal dia, akal saka anbiya ni, ilmu ni, diambilnya akal bahagia yang sempurna. Inilah hak sempurna bahagia. Orang duk berebut tanah ni, orang duk berebut emas, hak mak pok meninggal. Hak ni tak saya nak berebut. Ni rugi. Dan daripada Abi Umamah Al-Bahili katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Kelebihan orang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas sekurang kamu. Orang paling rendah di kalangan kamu ni, orang paling lekeh ni dengan aku, itulah bandingan orang alim dengan orang abid. Kat kita sekarang ni kita bimbing alim pun tak, kita abid pun tak juga. Kemudian sabdanya sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Ini tanda ni akhrajahu at-Tirmizi. Baik, bahawasanya Allah dan malaikatnya dan isi 7 petala langit, banyak petala langit ni.
dan isi bumi hingga semut. Enggak, semut ni pun tak habis nak kira. Di dalam sarangnya. Dan hingga ikan senyum mengucap selawat atas orang yang mengajar akan manusia kebajikan. Kita dak ajar orang kebajikan tu, habis semua duk selawat, duk minta istighfar, duk minta ampun, duk minta rahmat kau kita saat ni. Kebaikan kau kita. Oh, besar. Nampak? Nak mengajar tu kena belajar dululah. Kita ni tak mengajar. Kita ni orang panggil mutalaah. Mutalaah ke apa hok duk belajar dah. Gitu je. Sebab itulah dikatakan sedekah orang alim. Mana sedekah dia? Dia duit tak ada mana. Dia bukan orang kaya. Orang alim ni jarang nak ada orang kaya betulnya. Hak sedekah dia mana? Hak ilmu, hak dia dak curah ke kita itulah sedekah bagi orang alim. Moga sedekah ni banyak cara. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, "Wa ma riyadul jannah?" Qala hilakul zikri. Ni mengeluar oleh Ahmad dan Tirmizi. Dia menghukumkan hasan gharib. Apabila lalu kamu dengan kebun syurga, maka bermain-main kamu, duduklah di kebun syurga. Farta'u, maka sembah mereka itu, yang ini pak sahabat. Pelik, ada tamis syurga mana ya Rasulullah? Wa mariyadul jannah, ya Rasulullah, apa tamis syurga mananya? Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, keliling duduk berzikir. Tempat orang duduk berzikir itulah orang panggil tamis syurga. Hilakuz zikri. Tempat-tempat orang duduk berzikir, tempat orang duduk ingat kepada Allah, kepada agama. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan kata apa majlis zikir iaitu majlis halal dan haram. Tu majlis zikirnya. Kata apa? Betapa kami membeli dan menjual, dia kami sembahyang, dia kami puasa, dia kami berkahwin, dia kami tolak, dia haji, dia umpamanya. Yang demikian itu, itulah halaqul zikri. Tempat orang duk kecek bab mana halal, hok mana haram, mana cara nak membeli, lagu mana cara nak jual. Dak ni, apa nama ni, korban nak dekat ni. Kena ada orang panggil akak lah. Ni duk ada duit, patut ambil duit, patut sembelih. Banyak tak kena lah masyarakat kita lah ni. Ambil cara dulu pada dah. Kita jahil-jahil kita ni ambil cara dulu pada dah. Ni hok molek lagi sepatutnya kena mengaji lah. Nak buat ibadat ke korban ni ibadat, bukan sembelih biasa. Sembelih biasa kena mengaji, kena reti. Nak buat ibadat terlebih lagi. Ni jual beli tak sah dah. Lepas tu nak korban ke apa? Dak lembu tu bukan hak milik kita, moga jual beli tak sah. Banyak dak berlaku. Jadi duduk majlis ilmu lah kita reti. Dan katanya pula, barang siapa atak lagi, barang siapa berkehendak akan dunia, maka lazimlah atasnya dengan ilmu. Man yuridul ad-dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada ad-dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Dan barang siapa berkehendak akan akhirat, maka lazimlah atasnya dengan ilmu. Maka bahawasanya berkehendak kepadanya tiap-tiap daripada keduanya. Kalau kita nak kepada dunia, nak pada akhirat, maksud katanya nak kena ada ilmu. Tu kata Imam Syafi'i pun begitu juga lah deh. Tanda. Kata Imam Syafi'i pun begitu juga. Seperti mana kata Atta tadi. Man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ain. Ini. Imam Ali pun ada riwayat. Man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilm. Baik. Dan ada pun ayat Quran dan hadis, hadis-hadis lah. Pada bicara bab ini amat banyak. Nak kecek tak habis weh. Tu tengok kitab Bulughul Maram. Ni. Banyak. Dan setengah daripada asar hadisnya, kata Sayyidina asar ni hok daripada pak sahabat sana ni.
Katanya Sayyidina Ali radhiyallahu an, orang yang tiada tahu akal dia akal ilmu, memadalah dengan ilmu itu kelebihan. Bahawa mendakwa akal dia dan suka dengan dia apabila dibangsakan kepadanya. Faham ke tak tu? Orang hak tak ada ilmu memada dengan ilmu itu kelebihan. Lagu mana? Bahawa mendakwa akal dia, dia dakwa kata dia ada ilmu. Dia suka dengan dia dengan ilmu. Kalau orang dok kata dia ada ilmu, suka dia. Apabila dibangsa kepadanya orang ahli ilmu, padahal dia orang tak ada ilmu. Tu nak ayat kata. Hak tak ada ilmu, kalau nisbah dia ni orang ilmu, kita kata dia orang ilmu, dia suka. Dan memadalah dengan jahil celanya, nak kata kejahilan ni celah dia ni sangat teruk. Bahawa melepaskan dirinya daripada jahil tu oleh mereka yang ada ia mereka padanya pada keadaan jahil. Orang jahil pun tak nak ngaku jahil. Boleh faham ni. Teruknya jahil ni. Secara mana teruk dia? Orang tu jahil tak mengaku jahil. Tu nak ayat kata kehinaan. Ni perkataan ni sama dengan perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kafa bil ilmi syarafan an yadda'ihi man la yusinuhu wa yafrahu bihi idza nusiba ilaihi, wa kafa bil jahli zaman an yatabarra'a minhu man huwa fihi falillahi adaru ilmi wa man bihi tarda wa ta'san lil jahli wa man fi audiyatihi tarda. Dalam Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari ada. Dan lagi katanya siapa ni, dan apa nama ni, Atok lagi lah ni, bermula ilmu itu terlebih baik daripada harta. Bermula ilmu mengawali akal dikau, dan engkau mengawali akal harta. Kata Atok lagi ke ni, kau kata Sayyidina Ali, tapi tak ada sebut Sayyidina Ali sebenarnya. Mana? Sayyidina Ali. Dan lagi katanya Sayyidina Ali, bermula ilmu itu terlebih baik daripada harta. Mana? Bermula ilmu mengawali akal dikau. Ilmu jaga kita, kawal kita. Nak buat haram, tak boleh. Dan engkau mengawali akal harta. Harta kita nak kena jaga. Tak tidur malam orang ada duit ni. Jangan ramai orang ada duit nyinyuk sangat dah. Baik kita hak miskin lah. Umpama kalau kita beli kereta baru, nyenyuk tak tidur. Orang curi pula. Hak tak ada pagar, kena buat pagar lah. Macam-macam nak kata harta ni kita kena kawal. Duk serabut perut ke dia. Dan harta jadi kurang dengan dinafkahkan, dan ilmu bertambah dengan dinafkahkan. Ilmu tak kurang, kita duk kongsi dengan orang, kita duk beroyak ke orang, kau bertambah ada. Itu pun sama dah tu. Supaya kata Sayyidina Ali, al ilmu khairum minal mal. Kata Abu Hurairah pula kata apa? Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhrin dan Abu Zar radhiyallahu anhuma, satu bab daripada ilmu yang dipelajarikan dia ilmu terlebih kasih kepada aku daripada 1000 rakaat, yakni sembahyang sunat. Abu Hurairah Abu Zar ayat gitu. Kalau nak banding 1000 rakaat duk main sunat, aku suka ilmu sebab duk mengaji. Kat kita pun kita main duk mengaji kelebihan ilmu dah ni. Duk mengaji ni. Baik. Orang tak faham, dia rela duk sembahyang sunat daripada duk majlis ilmu. Dia tak faham nak buat lagu mana. Kata Umar radhiyallahu an, senyo mati 1000 orang yang abid berdiri malam, puasa siang hari. Ni orang abid ni duk berdiri malam, dia puasa siang hari, terlebih mudah daripada mati satu orang alim. Orang abid tak apa, mati dia tu mudah sikit. Adalah orang lain nak bergantinya mudah ya, tak perlu lama. Ni orang alim nak kena puluh-puluh tahun pula lah. Nak usaha nak beri ada. Mautu alfi abidin saimin nahari qaimil laili ahwanu min mautil alimi basirin bihalalillahi wa haramihi. Tu dah kata apa nama ni, Sayyidina Umar. Dan kata Sufyan bin Uyainah, tiada diberi akal seorang kemudian daripada nubuwah, maksudnya kenabian, afdal daripada ilmu dan fiqh pada agama. Fiqh ni maksudnya ya halusi. Sebab tu Nabi ajar doa, Allahumma faqihu fid din. Nabi minta kefaqihan, menghalusi dalam agama.
wa alimhu ta'wil. Dak hok banyak di kita duk suhu dengan duk reti ke hadis tu tak pada lagi kan. Imam Syafi'i bukan kata erti hadis tapi terlebih lagi faham pada hadis. Ni ada setengah orang ingat kata erti hadis gak ia boleh hurah hadis dak boleh tentu. Dak nak hurah bab hukum ni. Kata Abu Muslim Al-Khawlani Abu Muslim Al-Khawlani nama dia Abdullah Abdullah bin Saubin Al-Khawlani tabi'i. Umpama ulama pada bumi umpama bintang di langit. Ulama ni duk bumi tu supaya bintang duk langit. Apabila keluar ia nyata cerah. Ni maka manusia dapat penunjuk mereka itu dengan dia dengan bintang bulan saat ni. Dan dengan manusia ulama ni lah. Ni dan apabila tersembunyi atas mereka itu tercengang-cengang mereka itu. Tak ada ulama, kita nak rujuk siapa? Dak. Gelak kitanya, gelak pada masalah agama. Ni. Kalau kita ada bimbang, muju. Kalau tak ada bimbang, ni tak muju. Biar gelak pada agama, tak muju gitu. Tu alamat kita tu Tuhan beci tu. Ni. Dan daripada Muaz, apa ni? Iza ja'al haq wa dhahaqal batil. Bila datang kebenaran, maka orang panggil tertolaklah hak benar batil. Mana kebenaran hak nak datang sana ni? Yang ni ulama. Tak ada ulama tak ada kebenaran. Sebab ulama ni mari hak nabinya. Nabi lah hak benarnya. Ni. Tu. Untung mana-mana kampung ada alim ulama. Ni, usahalah biar ada kampung kita alim ulama. Kalau ada pondok pula kampung kita kau menuju. Dan daripada Muaz radhiyallahu an belajar oleh kamu ilmu maka bahwasanya belajar kamu akal ilmu bagimu kebajikan. Kebajikan dah tu. Ada Muaz ni ayat radhiyallahu an dan menuntut akal dia itu ibadat mudah tutup. Ingat mudah kau nak boleh ilmu. Susah. Bukan barang mudah. Dan muzakarah ilmu itu tasbih. Kita duk muzakarah duk peringat ke ilmu kita ni. Tasbih ni duk mensucikan Allah lah. Subhanallah umpama ni. Dan bertanya daripada nyonya ilmu tu jihad peresabillah. Kita tak tahu kita tanya tentang ilmu agama, tu serupa jihad dah. Dan memberi akal dia akal ilmu bagi ahlinya kurbah, yakni mendaping diri kepada Allah Ta'ala. Kita beri ilmu tu bagi ahli dia tu seperti kurbah dah. Satu ibadat untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Kata Syafi'i radhiyallahu an, Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Baik. Nanti akan datang Syekh Daud Fatani kita akan nak sebut sikit tentang Imam Syafi'i. Orang yang tidak kasih akal ilmu tiada kebajikan padanya. Tak saya ke ilmu. Orang kata ada kelas, tak ada serah berapa. Maka jangan ada antara kamu dan antaranya berkenalan dan jangan berkasih-kasihan. Orang siapa gitu mau Nabi. Orang ni kalau tak kasih ke ilmu, Imam Syafi'i nasihat ke kita jangan bersaing. Bukan kata jangan bersaing, jangan berkawan, duduk berdekat-dekat berkenal-kenalan pun jangan. Jahil ni pun jenis penyakit juga. Jahil hok jenis tak suka ke ilmu, jahil nak ke ilmu tak apa-apa kita ni. Puamba ni, jahil nak ke ilmu tak apalah. Maka bahawasanya ilmu itu menghidupkan segala hati dan pelita mata hati. Ni. Itulah ilmu. Dan katanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pula menuntut ilmu afdal daripada sembahyang yang sunat. Banyak pada ulama majlis ayat ni. Dan katanya kemudian tiada daripada fardu sembahyang afdal daripada menuntut ilmu yang menunjukkan bagi demikian itu hadis yang dahulu. Lepas pada sembahyang fardu tak ada dah ibadat yang lebih ilmu. Iaitu apabila lalu kamu dengan kebun syurga alif lam kha ila akhirih, sehingga akhir hak daripada hadis Nabi dakdilah. Halaqah zikri itu. Dan daripada Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma lah. Katanya majlis fiqh terlebih baik daripada ibadat 60 tahun. Majlis kita duk ngaji ilmu fiqh ni. Nanti insya-Allah hari Selasa, hari Rabu ni kita buat daurah taharah. Taharah dalam kitab Bugyatul Tulaq ni daripada muka surat 7
Sapalah muka surat 14. Ni. Lepas tu nanti kita ke buat daurah bab wuduk pula. Tengoklah minggu depan ke, bulan depan ke tengok. Masa-masa yang ada kita akan cuba masuk sikit. Ni. Tapi kita buat cara daurah lah. Sebab kalau buat cara talaki, kita halusi sangat, takut jadi jemung. Ni. Cepat. Sebab keadaan kita masyarakat sekarang ni, ni. Yalah maklumlah dengan masa terkejar-kejar. Not to not, tapi banyak benda-benda. Jadi kita buat cara begini insya-Allah. Sama-sama doa. Majlis fiqh terlebih baik daripada ibadat 60 tahun, dan yang menunjukkan bagi demikian itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasirul fiqhi khairum min katsiril ibadah. Ni. Hadis ni diriwayat daripada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Sebut apa? Daripada Nabi SAW, yasirul fiqhi, sedikit fiqh itu terlebih baik daripada banyak ibadat. Maksudnya kita ngaji fiqh tu, walaupun tak banyak, lebih baik daripada kita buat ibadat hok banyak. Ibadat sunat saat ni lah. Maka apabila adalah ilmu fiqh dengan ini martabat yang mulia, dan kelebihan yang baik-baik adalah kita bersungguh-sungguh dengan dia, dengan kelebihan ilmu fiqh ni. Tu kata Syekh Daud tu. Tu ayah kita lah Syekh Daud ni. Radhiyallahu an. Ni. Di dalam darjat yang pertama, biar sungguh, biar duduk mengaji nombor 1 ni. Tentang ilmu syariat ni. Sebab banyak dah sekali duk sebut hadisnya, ayat Qurannya, kata ulamanya, kata pak sahabatnya. Maka hendaklah engkau palingkan segala waktu kamu yang indah-indah. Waktu tu tasbih dengan indah. Waktu mana indah? Waktu kita, iyalah, banyaklah waktu kita indah-indah ni. Minat kita tu gapo? Ada orang minat duk tengok cerita, ada orang minat duk berderak. Lah ni derak tak boleh. Ada orang duk minat dengan buah, ada orang duk minat dengan game. Lah ni naik sengati game. Buat ni. Main go ni. Jadi kena buya ambil masa indah mu tu, mu korban ke hak ni. Mu tak akan menyesal. Tak akan menyesal. Tetapi segala umur kamu padanya aula. Lebih utama kerana jalannya itu jalan syurga Allah. Jalan hak kita nak berjalan ni, jalan syurga ni. Tak. Kita duk korban ke masa indah-indah kita tu dengan benda lain. Benda hak kadang-kadang tak beri manfaat jalan ke syurga, kita ambil hak tu letak sini, buat jalan ke syurga. Koh banyak masa kita dengan hak ni, koh cepat kita dengan syurga, koh dekat kita dengan syurga. Siapa ayat ni? Tadi lagi lah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada duk sebut dah. Tak tahu bila nak mati weh. Tak. Kalau tahu esok nak mati ni rasa. Tak kita tidur lah malam ni. Ustaz baca lagi sampai habis. Kalau tahu esok mati, moga tak tahu esok mati juga. Hamba pun tak nak baca habis lah ikut malam ni. Baik, sikit lagi. Kita habis bab dia. Dan kita beramal dengan dia, memelihara ke daripada api neraka. Kita dah amal, kita belajar tu nak jaga. Bukan kata kalau kita tahu gak wajib kena buat semata-mata, tidak begitu. Benda sunat, tetap sunat hukum dia walaupun kita tahu. Gitu berkata, dah mau tahu kena beramal ni jadi wajib. Tak gitu. Hak beramal jadi wajib tu benda hak wajib lah. Hak tu tahu, kalau tak tahu kena beramal semata. Cuma dah bila kita mengaji perkara-perkara sunat tu, buatlah sekali, walaupun sekali dalam seumur hidup kita. Tu. Dan perisainya, dan ini bagi orang yang menuntut akal dia akal ilmu saat ni, bagi nafkah di dalam agamanya atas jalan menuntut sentosa. Tiada maksud ia seorang tu akan meninggikan dirinya atas orang yang semasanya. Kena betul niat. Ni pendek kata mana ni supaya Syekh Daud mari duk kecek dengan kita ni. Ya nasihat ke kita ni belaka-belaka. Mengaji ni banyak dah, tak ayah duk sebut gini ni. Patu so lagi mu mengaji ni jangan nak meninggikan diri di atas manusia. Mana bila mengerti mu kata orang bodoh, orang tu tak erti, orang tu tak cerdik, orang tu tak mengaji, orang ni malah aku. Tak save gitu. Nasihat dia.
dan kerana hartanya dan kemegahannya. Jangan kerana nak tutup harta, jangan nak tutup ke kemegahan. Tu nasihat syarau kita lah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Ini tanda akhrajahu Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim. Ni banyak tu. Barang siapa belajar ilmu daripada barang yang boleh berkehendak dengan dia, dengan ilmu tu akan wajah Allah, yakni kerana redha Allah, kerana semata-mata Allah. Wajah ni maksudnya itlaq pada wajah ni maksudnya kehendak pada zat Allah, kita nak pada Allah. Ia tiada mengetahuikan dia melainkan supaya mengena dengan dia akan kehendaknya daripada dunia. Banyak domain ni baik. Barang siapa belajar ilmu yang memberi manfaat dengan dia pada akhirat, dikehendak dengan dia akan mana saat ni? Belajar ke ilmu melainkan supaya mengena dengan dia akan kehendaknya daripada dunia. Banyak mentolabah. Man ta'allama ilma. Mana saat ni? Man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhallah. Baik. Barang siapa belajar ilmu daripada barang yang boleh berkehendak dengan dia, dengan ilmu tu akan wajah Allah, yakni akan redha Allah. Baik. Ia barang siapa? Nak domain susah juga tu. Tiada ia barang siapa tu tiada mengetahui, tiada mengetahuikan dia, yakni belajarkan dia tu, melainkan supaya mengena dengan dia, dengan barang siapa tu akan kehendaknya, kehendak barang siapa daripada dunia. Ni jawab dia, jawab man saja. Tiada dapat akal araf syurga. Tu ni tiada dapat araf syurga, yakni tiada dapat nyoman tadi akal bau syurga pada hari kiamat. Gitu. Barang siapa belajar ilmu daripada barang yang boleh berkehendak dengan dia, dengan ilmu tadi akan redha Allah, ia seorang sani tiada mengetahui akal dia melainkan supaya mengena dengan dia, dengan man tadi akan kehendaknya, mengena dengan dia ilmu sani akan kehendaknya daripada dunia. Dia belajar ni untuk tujuan dunia, tiada dapat akal araf syurga, maksudnya bau syurga pun tak dapat, apatah lagi syurga. Maka difaham daripada hadis ini, tiada dipuji daripada kelebihan ilmu itu. Ilmu banyak-banyak dia tu tak dipuji sebab dia buat untuk dunia. Melainkan jika ada kosaknya seorang saat ni dan tuntutnya seorang itu berkehendak dengan dia, dengan ilmu hak dia cari tu akan wajah Allah Ta'ala. Hak tu je lah dapat manfaatnya. Dan berkehendak ia seorang itu keluarkan dirinya daripada kelam kabut jahilnya kepada nur ilmu. Ini semua tasbih ni. Dia serupa ke cahaya tu dengan ilmu, dia serupa ke gelap tu dengan jahil. Kalau dia niat gitu tak apa. Maka jika ada kosaknya akhir dunia seperti harta atau kebesaran atau gelar, dok mengaji boleh PhD. Sebab tu ni kita pun kalau sekali kita fikir pondok ni kalau ada ijazah, maksudnya ada CJ, molek juga. Sebab sekarang ni orang nak CJ berlakon. Tapi kalau kita dengar lah Tok Guru dulu dok beroyak kata guano. Tok Guru dulu dok beroyak kata hak Tok Guru tua sekarang pun samalah. Tak si dengan CJ ni sebab takut bimbang rosak orang mari mengaji. Tak takut murak ke siji. Jadi balik kita sendiri lagu mana? Tok tua lah. Dia tu lebih mengetahui. Dia lebih orang paling geti. Kalau kita nak fikir sekali, molek apa orang pondok ada siji boleh kerja, boleh masuk ke masyarakat, ada jawatan tu nak jaga masyarakat. Tapi ada benar jugalah kata guru-guru baba-baba saat ni. Kalau hak ni pada siji supaya universiti pula kan? Nak jadi rosak. Ada kita nampak tidak semua ni
Bila ada pergi ngaji universiti tu, banyak kepada nak berebut siji darjat tinggi-tinggi, dapat gelar mudah kerja. Tu ya Allah dah lah tu. Nak cari hak nak ngaji, masuk nak ngaji, nak cari agama betul, jarang nak jumpa tu. Atau kemegahan, atau masyhur, atau melengkapi muka manusia kepadanya. Maksud kata nak suruh orang hadap ke dia dan lainnya, maka itu dicela pada agama. Tutup ilmu dah, hak tak tutup tak tahu. Ni. Orang tutup ilmu tu pun agama ada juga tak suka kalau dia nak benda ni benda tu. Hak tak tutup ilmu langsung teruk lagi seperti barang yang tersebut pada hadis itu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa man kana yuridu harsad dunya, surah Asy-Syura ayat 20. Barang siapa berkehendak akan perhomaan dunia, dak kehidupan dunia lah, kami beri akan dia perhomaan dunia ni, daripada perhomaan dunia. Kami beri akan dia seorang daripada perhomaan dunia. Wa man, sebaliknya, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tiada baginya di dalam akhirat itu daripada bahagianya, bahagia hak daripada usaha dia tu, daripada duk menuntut ilmu agama kelebihan banyak ni. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman yantafi'u bihi fil akhirati yuridu bihi gharadan minad dunya lam yurih raihatad jannati ay lam yajid rihaha. Hadis sebut apa? Barang siapa belajar ilmu yang memberi manfaat dengan dia ilmu tu pada akhirat, dikehendak dengan dia ilmu akhirat tu akan gharak ni tujuan daripada dunia, tiada dicium akan syurga, tak bau syurga. Artinya apa? Tiada dapat mencium baunya bau syurga, apatah lagi nak masuk syurga, min babil aula. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilma liyumariya bihi sufahaa aw yujariya bihi ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini tulis akhrajahu Ibnu Asakir. Barang siapa menuntut ilmu supaya dibantahi akan orang sufaha. Orang sufaha maksudnya ni orang yang banyak jahil. Dia tuntut ilmu saat ni tu nak berdebat dengan orang bodoh, atau kerana bertanding dengan dia dengan ilmu tu akan ulama, nak tanding siapa lebih hebat, atau mempalingkan siapa dia lebih mumtaz keputusan, atau mempalingkan muka manusia kepadanya. Mempaling maksudnya menghadapkan orang ke dia, tujuannya begitu, maka disediakan tempat kedudukannya dalam api neraka, wal iyazbillah. Tengok deh, Syekh Daud mari banyak sengoti hadis berkenaan dengan celaan di atas orang menuntut ilmu selain pada redha Allah. Jadi kita mintalah dengan keberkatan pengarang kitab hak kita duk baca ni, kita selamat hak tu pun tak apa dah. Tuhan beri kita istiqamah dengan belajar dan kekuatan pada amal, dan hak besar sekalinya ialah keikhlasan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun la yantafi'u bi ilmihi. Akhrajahu At-Tabrani. Dikeluar oleh At-Tabrani fil Kabir, dalam kitab Kabir. Terlebih sangat asyaddun nas, terlebih sangat manusia seksa pada hari kiamat orang yang alim tiada memberi manfaat dengan ilmunya. Ya alim tapi tak ada manfaat. Apa? Ikhlasnya tak ada sani. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirarun nasi syirarul ulama. Ini tanda akhrajahu Abu Naim. Jahat segala manusia sebab jahat ulamanya. Ulama jahat, ulama nak ke dunia, habis manusia lain pun jahat. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, hei orang yang menanggung ilmu, amalkan oleh kamu dengan dia dengan ilmu,
maka bahwasanya orang yang alim itu orang yang mengamalkan barang yang diketahuinya, bukan tahu dengan tak beramal. Dan muwafaqah ilmunya, muwafaqah ni maksudnya berbetulan dengan ilmu hak dia tahu dan amalnya. Dan lagi akan datang beberapa kaum, ni kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menanggung mereka itu akan ilmu, tiada melalu akan tulis halkum mereka itu, menyalahi amal mereka itu akan ilmu mereka itu. Ya, jadi hak duk kecek saja, hak beramalnya tak siapa. Duk dekat halkum ni lah ilmunya. Dan menyalahi rahsianya di dalam hati mereka itu akan nyata mereka itu, duduk mereka itu berkeliling, memegah-megah setengah mereka itu akan setengahnya. Duk agah masing-masing iktiraf diri, hingga bahwasanya seorang laki-laki senya marah atas orang yang sedudukannya, bahawa duduk ia laki itu kepada orang yang lainnya, dan ditinggal akal dia. Lelaki tadi marah atas orang yang sekedudukan, sekeduduknya, nya seorang laki-laki, bahawa duduk ia orang yang kepada orang yang lainnya, lain daripada seorang laki-laki. Dan mereka itulah tiada naik amal mereka itu daripada majlis mereka itu, demikian itu kepada Allah Ta'ala, tak siapa ke Tuhan. Dan kata Sufyan rahimahullahu ta'ala, tiada bertambah hamba ilmu dan bertambah pada dunia gemar, melainkan bertambah daripada Allah Ta'ala jauhnya Allah. Minta selamat ni. Tak ada orang yang bertambah ilmu kau gemar dia dengan dunia, itu menunjukkan jauh dia dengan Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala selamatkan kita lah semua. Dan kami pohonkan Allah bahawa memberi taufik. Maksud taufik ni kekuatan di atas buat amal. Akan kami dengan kurnia-Nya Allah bahawa dijadikan barang yang kami ketahui hujah bagi kami. Maksudnya kami minta lah Tuhan selamat kami saat ni, ilmu saat ni itu duk berhujah bagi kami. Dan jangan dan bahawa jangan dijadikan hujah atas kami dunia dan akhirat, dunia wa ukhra. Dan bahawa dipeliharakan kami daripada syaitan dan tenteranya. Amin. Ai istajib doa'ana ya Allah, perkenankanlah doa kami ya Allah, nak selamat dunia, nak selamat akhirat, tak si benda lain dah ya Allah. Maka tak kalau adalah daripada kelebihan pada ilmu demikian itu ilmu syarak ni, maka sebenarnya nyosaan bahawa tiap-tiap orang yang kasih bagi dirinya orang kebajikan, kalau orang itu kasih ke diri dia, maka hendaklah ia orang ijtihad, yakni bersungguh atas qadar kuasa pada menghasilkan dia ilmu. Kalau dia kasih betul ke diri dia bersungguhlah nak dapat ilmu. Imma sama ada dengan mengaji, wa imma mengajar, wa imma sama ada menolongkan, menunjukkan orang yang jahil satu bab daripada masalah yang memberi manfaat pada agama. Dah kita tolong orang, istimewa pula jika lebih lagi. Kalau lebih kau molek, kalau sebab pun mujur dah kita beritahu orang, ajar orang. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu ala khairi kafa'ilihi, akhrajahu at-Tirmizi, yang menunjukkan atas kebajikan itu seperti ia mengejarkan dia kebajikan, pahala tak dikurangkan sedikit pun. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatun jariyatun aw ilmun yantafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lah. Ini mengeluarkan oleh Imam Muslim. Apabila mati anak ada, putus amalnya melainkan 3 perkara. Hak lain ada lagi. Hak ni hak nak kecek bab kelebihan hak ni. Hadis lain ada lagi hak lain. Ni pertamanya mana? Sedekah jariah. Apa? Yakni berlaku seperti apa nama ni? Wakaf.
apa nama ni, sedekah jariah ni sedekah hak duduk berlaku lagi lah, walaupun kita mati duduk dapat lagi kau kita pahala. Seperti kita wakaf Quran, wakaf kau orang panggil buat masjid, ataupun ilmu yang memberi manfaat orang yang dengan dia ilmu. Ni kita dah ajar orang, atau anak yang soleh mendoa, ia anak baginya bagi ibu bapa. Maka bergerak lantas pada khatir ni diri lah yang dhaif. Kata Syekh Daud ni, diri yang bohong lemah ni, yang hakir, yang hina lagi fatir. Kata Syekh Daud sana ni. Fatir pun yang lemah juga ni. Serta sedikit makrifat ambo ni orang tak kenal mana lah ni. Serta sedikit pada makrifat dan pengetahuan orang tak reti, orang tak ada ilmu, tetapi atas Allah Ta'ala iktimat ambo pegang. Ambo ni tak reti, tapi ambo pegang ke Tuhan, berharap ke Tuhan tu jalan. Supaya kita nak baca tak berani, tak reti, tak. Tapi pegang ke Tuhan, tak reti mana kita bukan reti. Diberi taufik bagi sawab supaya Tuhan bui nampak benda hak sebenar, iaitu siapa dia? Fakir yang muhtaj ilallah Ta'ala al-ghanim, Tuhan yang kaya. Siapa dia? Daud bin Abdullah bin Idris al-Fatani. Apa dia amanah? Bahawa menghipungkan beberapa masalah yang sedikit daripada abwabul fiqhi, daripada kitabut taharah hingga akhir kitab. Hingga kepada akhir kitab. Kitab ummahat ni, daripada kitab yang muktamad. Daripada kitab yang muktamad, saya ambil daripada kitab hak muktamad, kitab hak diberpegang. Daripada kitab yang muktamad pada mazhab yang difatwakan, seperti Minhaj dan segala syarahnya bagi Minhaj yang masyhur, seperti Tufah bagi Imam Ahmad bin Syekh Ibnu Ahmad Ibnu Hajar, dan Nihayah bagi Syekh Syamsul Ramli, Syekh Ramli, dan Mughni bagi Allamah Khatib Syarbini. Tu hak masyhur lah tu, Tufah, Nihayah, Mughni, dan syarah Ad-Damiri dan Fathul Wahhab serta syarahnya dan syarah tahrir keduanya bagi Syekhul Islam. Ialah pohon kitab ini, umbi tepat dasar kebanyakannya, dan tertibnya serta tertib pun ikut jalur kitab tu juga, serta beberapa hasyiahnya. Hasyiah ni atas pada syarah lah, syarah atas syarah, seperti Mudabiri dan Khadir, Khadri ni, Mudabiri dan Khadri dan Syarqawi dan lainnya, pada mazhab Imam A'immah wal Sultanu Ummah Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Habis itu. Sikit lagi ni dua muka surat lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Ini berkenaan dengan nasab Imam Syafi'i lah. Maka aku sebutkan setengah daripada manaqibnya, biar data cerita-cerita berkaitan Imam Syafi'i radhiyallahu an, kerana mengambil tabarruk, ambil berkat. Kalau kata Bang Bosi, dia kata tupai berkat, iaitu hibrul ummah, dan ia Imam Syafi'i ini sultanu a'immah, namanya Muhammad. Comel nama Muhammad ni. Siapa dia letak nama anak yang Muhammad, dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenihnya, kuniahnya Abu Abdillah, gelare dia. Abu Abdillah, anak Idris, anak Abbas, anak Utsman, anak Syafi', anak Sa'ib, anak Ubaid, anak Abdul Yazid, anak Hashim, anak Muttalib, anak Abdul Manaf, neneknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambung anak dengan Nabi juga. Kerana bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, dan inilah nasabnya yang amat besar, seperti kata Qil, seperti mana kata Qila, dikata
nasabun ka'anna alaihi min syamsid duha nuran wa min falaqis sabahi umudan ma fihi illa sayyidun min sayyidin hazal makarima wal tuqa wal juda. Nasabnya adalah atasnya matahari duha, nurnya, cahaya dia, dan daripada pecah subuh tiangnya. Tiada padanya melainkan penghulu anak penghulu yang mencapai akhir perangai yang mulia-mulia dan takut dan takut dan murah. Dan Syafi'i bersifat dengan murah. Dan Syafi'i itu anak Sa'ib, iaitu yang dibangsa kepadanya Syafi'i radhiyallahu an. Nama tok dia. Ia berjumpa akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafi'i sana ni, padahal ia Syafi'i tengah mudanya ada. Dan masuk Islam bapaknya Sa'ib. Hak keturunan Imam Syafi'i sana lah. Syafi'i bin Sa'ib. Ni, pada hari perang Badar ayah dia masuk. Maka bahawasanya ia mempunyai tunggal bahawa ia mempunyai bahawa ia mempunyai tunggal Bani Hashim. Maka ditawan ia di dalam perhimpunan orang yang kena tawan Sa'id sana. Dan ia Sa'id menebuskan dirinya dengan Islam. Kemudian Islam ia Sa'id. Gitu ni. Tunggal saat ni masuk kata keseorangnya lah. Maka bahawasanya ia Sa'id saat ni mempunyai tunggal Bani Hashim, seorang diri. Maka ditawan ia dalam perhimpunan orang yang kena tawan saat ni. Ni hak daripada tawan ni perang saat ni. Maka dia tebuh diri dia dengan Islam. Dan diperanakkan Syafi'i radhiyallahu an dengan Ghazah, maksudnya di tempat yang ada ia tempat mati Hashim, nenek Nabi SAW. Oh ni, iaitu dusun pihak Syam, kampung lah. Dan kata kil di negeri Asqalan lahir saat ni. Dan kata kil di Mina lahir saat ni pada tahun 150 Hijrah. Kemudian dibawa ke Mekah Imam Syafi'i. Padahal ia Imam Syafi'i anak 2 tahun kecil lagi. Dan besar ia di Mekah. Lepas tu besar di Mekah lah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan menghafazkan Quran, padahal ia Imam Syafi'i anak 7 tahun. 7 tahun tu hafal Quran. Kita 7 tahun ni mandi telanjang lagi sungainya. Ni nak kata tak erti berapa lagi. Dan hafaz kitab Muwatta hadis karangan Imam Malik, padahal ia Syafi'i radhiyallahu an anak 10 tahun, umur 10 hafal Muwatta, tebal Muwatta ni. Dan mengaji ilmu fiqh atas Muslim anak Khalid. Ia Muslim saat ni mufti pada negeri Mekah Al-Musyarrafah. Ia ni mulia okey. Yang dikatakan dia ni apa Muslim saat ni, mufti saat ni. Apa nama ni? Dan adalah ia kecil mana tak ni? Ranji, dinamakan dia Ranji sebab sangat keloborannya. Sebab sangat kelabu warnanya. Ni, kelabu warnanya. Ranji. Warna Muslim saat ni itulah. Dan meizin ia Muslim bin Khalid tadi. Mengizin ia akan Imam Syafi'i pada iftak memfatwa, padahal adalah umur Imam Syafi'i 15 tahun fatwa dah. Tu peti dah. Serta bahawasanya Imam Syafi'i adalah kejadiannya ia Imam Syafi'i yatim pada riba ibunya, tak ada ayah, di dalam picit sepik daripada kehidupannya, tak kaya lah. Dan picit kelakuannya, kehidupan dia susah, keadaan dia pun susah Imam Syafi'i ni. Tapi dia sungguh nak ke agama, nak ke faham, dapat. Dan adalah ia Imam Syafi'i
pada kecilnya banyak duduk hadir majlis ulama dan menyurat akan barang yang didapatnya, ia tulis pada tulang dan yang umpamanya hingga memenuh daripadanya tulis ni akan tempat duduknya. Banyak sangat duduk tulis rajin. Kemudian berpindah ia Imam Syafi'i radhiyallahu kepada Imam Malik di Madinah Al-Munawwarah dan menazim ia Imam Syafi'i akan dia Imam Malik satu masa lamalah. Kemudian datang ia Syafi'i ke Baghdad tahun 195, maka berhenti dengan dia di Baghdad tu 2 tahun duduk Baghdad. Maka berhimpun atasnya Syafi'i itu segala ulamanya. Dia kembali, maksudnya pakat ngaji-ngaji dia belaka. Dan kembali kebanyakan daripada mereka itu, daripada mazhab mereka itu, yang ada mereka itu ulama masa tu atasnya kepada mazhabnya. Ulama masa tu kembali pada pendapat mazhab setempat dan mengarang ia padanya kitabnya yang qadim, yakni dikatakan Qaul Qadim, dan mengarang ia Imam Syafi'i padanya Baghdad tu kitabnya Imam Syafi'i yang qadim, yakni yang dikatakan Qaul Qadim. Baik, setelah itu ada mereka itu atasnya, mereka itu ulama sana kepada mazhabnya mazhab Syafi'i dan mengarang ia Syafi'i. Baik, mazhabnya mazhab Syafi'i. Kemudian kembali ia Imam Syafi'i ke Mekah, maka berhenti ia Imam Syafi'i dengan dia Mekah sana satu masa. Kemudian kembali pula ke Baghdad tahun 198, maka berhenti ia Imam Syafi'i sebulan sana. Kemudian keluar ia Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dan sentiasa ia Imam Syafi'i di Mesir menabur berbagai ilmu. Daripada Palestin pergi ke Mekah, Mekah pergi kepada Madinah, Madinah pergi ke Baghdad, atau balik pula ke mana sana? Mekah ni. Balik pula Mekah, lepas tu pergi pula pada Baghdad, lepas tu duduk sana sebulan, lepas tu mari ke Mesir. Melazimkan bagi istighal, duk bersibuk pada jamiknya, pada tempat belajar dia itulah, mengajar dia yang atik, hingga kepada bahawa mengenalkan dia Imam Syafi'i pukul yang sangat bagi sakit. Baik. Jamik tu pada masjid dia lah, jamik Syafi'i tu yang atik, yakni yang usang. Atik yakni yang usang, yang lama. Dengan sebabnya beberapa hari, jadi mengena akan dia Imam Syafi'i pula, mengena atas dia saat ni tu sakit. Dengan sebabnya beberapa hari atas barang yang dikatakan orang, kemudian berpindah ia Syafi'i kepada rahmatullah ta'ala. Maksud katanya meninggallah Imam Syafi'i. Dan iaitu Kutubul Wujud pada masanya Imam Syafi'i itu pada hari Jumaat penghabisan bulan Rajab pada tahun 204. Imam Syafi'i meninggal saat ni. Dan ditanam pada Qarafah, tepat hak ditanam Imam Syafi'i. Kemudian daripada sembahyang asar pada hari matinya, dan bertaburan ilmunya pada segala negeri, dan didahulukan atas segala a'immah pada khilafnya dan muwafaqahnya. Maka bahawasanya ia Imam Syafi'i pertama orang yang mengeluarkan ilmu usul fiqh, buku ke ilmu fiqh, dan pertama orang yang mentakrir nasih hadis dan mansuhnya hadis, dan pertama orang yang mengarangkan pada beberapa bab yang banyak pada fiqh, dan ada atasnya Imam Syafi'i ditanggungkan hadis yang masyhur, iaitu mana? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Tu tanggung ke dia. Aliman itu memenuh akan muka bumi. Alim itu, alim Quraisy itu memenuh akan muka bumi ilmunya. Siapa dia? Imam Syafi'i. Ni riwayat siapa ni? Rawahu Ibnu Abi Asim.
Dan berkata ia radhiyallahu anhu bagi Rabi'. Imam Syafi'i sebut pada Imam Rabi', engkaulah yang meriwayatkan segala kitabku, maka hidup ia Rabi'. Kemudian daripadanya ni Rabi' kata ni berkata ia radhiyallahu an bagi Rabi'. Rabi' ni tok guru Imam Syafi'i. Tok guru Imam Syafi'i Rabi'. Jadi dia kata apa? Engkaulah yang meriwayatkan, yang membaca segala kitabku, maka hidup ia siapa ni? Kemudian daripadanya maka hidup ia Rabi'. Kemudian daripada berkata saat ni umpama hampir 70 tahun hingga jadilah kenderaan datang kepadanya Rabi' saat ni daripada tiap-tiap negeri kerana loba mendengarkan kitab Asy-Syafi'i. Baik. Dan serta yang demikian berkata ia Syafi'i, kasih aku bahawa manusia mengambil ilmu mereka itu daripada aku dengan ketiadaan dibangsakan kepada aku daripadanya ilmu tu sesuatu. Ini tawaduknya. Syukur dalam keadaan gitu. Dan adalah radhiyallahu anhu sangat mustajab doanya Imam Syafi'i saat ni. Dan adalah radhiyallahu anhu sangat mustajab doanya dan sangat dan setengah daripada katanya syair. Kata syairnya apa? Amattu matami'i fa arahtu nafsi fa inna nafsa mati'at tahunu wa ahyaitu kunu'a wa kana maitan fa fi ihya'ihi ardun masunu idza tama'un yahlu biqalbi 'abdin alathu mahanatu wa alahu hunu. Aku matikan tomokku, maka senang aku daripada diriku, maka bahawasanya nafsu barang yang ditomokkan hina ia, dan aku hidup qanaah, maksud kata mencukupi, dan ada ia mati, maka pada menghidupkan dia itu maka pada menghidupkan dia itu ku melawankan terpelihara kerana tomok. Maksud kata adanya qanaah dapat terhindar daripada sifat tomok. Apabila masuk dengan hati seorang hamba, meninggikan dia hinanya hamba tadi dan menyatakan dia kehinaan. Dan lagi katanya pula radhiyallahu anhu, kata dia lagi, ma hakka jildaka mislu zufrika fatawalla anta jami'a amrik wa idza qasadta li hajatin faqsid limu'tarifin biqadrik. Tiada yang menggaru-garu akan kulit engkau umpama kuku engkau, maka perintahkan olehmu akan segala pekerjaan engkau, dan apabila menyahaja engkau bagi hajat, maka sahaja olehmu bagi orang yang mengaku dengan qadar engkau. Qadar engkau maksudnya dengan pangkat engkau. Maka adalah umpamanya daripada perkataan pada syair dan nasar. Nasar ni perkataan hok biasalah, dan kelebihannya dan kemurahan dan nasabnya dan perangainya tiada dapat menghinggakan dia syair dan nasar tadi radhiyallahu anhu wa ardahu, iaitu Imam Syafi'i, wa ja'alal jannata munqalibahu, tempat berbalik-baliknya, wa ma'wahu, dan tempat kediamannya bagi Imam Asy-Syafi'i.
Dan aku namakan terjemah ini, Bughyatut Tullab li muridi ma'rifati ahkami bis shawab. Dan kepada Allah Ta'ala iktimakku mengilhamkan sawab, yang betul, dan memberi taufik kekuatan bagi barang yang dapat aku menghasilkan idah, keterangan bagi maksud, dan memudahkan dia, maksudnya mencapai ke maksud tadi. Maka bahawasanya ia Allah tempat harap segala orang yang mengharapkan, dan ialah yang mengkhabarkan pecah hati du'afa, orang-orang yang lemah dan masakin. Dan aku pohonkan kepada Allah Ta'ala yang halim, lemah lembut, lagi ghafar, pengampun, mengampunkan daripada dosa aku dan daripada kekasihku, kerana bahawasanya ia Allah atas barang yang dikehendakinya Allah amat kuasa, dan dengan pinta segala hambanya amat memperkenankan. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inilah ketika masukku pada maksud kitabut taharah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kalau ada yang kurang apa semua tu, sama-sama kita baiki supaya sama-sama mendapatkan manfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, waj'alna min ibadikal mukhlisin, waj'alna min awliya'ikas salihin. Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma mastur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma majbur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.